Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, yang saya hormati Tuan Pengurusi, saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pertamanya sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah. Allah telah memilih kita untuk sama-sama kita mengimarahkan rumah Allah. Sama-sama kita dapat berkumpul menggunakan ibadah fardu maghrib secara berjemaah. Dan kemudian sama-sama kita datang ke rumah Allah, kita duduk dalam majlis ilmu, kita berniat iktikaf di dalam rumahnya. Yang mana Nabi sebutkan dalam hadisnya, majlis ilmu ini ibarat taman daripada taman-taman syurga Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kurniakan kepada kita nikmat yang banyak. Dan nikmat yang paling besar pada hari ini yaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung bacaan kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pada hari ini insya-Allah saya akan kongsikan satu tajuk berkenaan dengan kelebihan hari Jumaat. Kelebihan hari Jumaat. Pada pertemuan yang lalu saya bacakan beberapa hadis tentang kelebihan solat subuh dan asar, serta galakan solat berjemaah subuh dan isyak. Jadi banyak antara hadis yang saya bacakan berkenaan dengan kelebihan subuh itu sendiri, kelebihan waktu subuh itu sendiri, dan kelebihan barang siapa yang menunaikan solat subuh dan isyak berjemaah. Ada kelebihan dia masing-masing. Antaranya yang Nabi sebut dalam hadis, man shalla subha fa huwa fi zimmatillah. Barang siapa yang mengerjakan solat subuh yakni secara berjemaah, maka dia berada dalam lindungan Allah. Dia berada di bawah jaminan Allah sepanjang hari itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu ganjaran pahala bagi mereka yang menunaikan solat subuh secara berjemaah. Allah bagi jaminan kepada dia. Allah menjaga sepanjang harinya. Harinya akan jadi hari yang baik dan positif, insya-Allah, kalau dia solat subuh. Tapi kalau dia tidak solat subuh, maka hari-harinya mungkin boleh jadi buruk, hatinya akan jadi tidak tenang dan tak tenteram, dan boleh jadi banyak perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Kerana Nabi sebut Allah akan bagi jaminan kepada orang yang solat subuh. Yang itu jaminan daripada Allah ni, bukan jaminan sesiapa, bukan jaminan daripada manusia, bukan jaminan polis, bukan jaminan askar, bukan. Ini jaminan Allah. Allah akan jaga dia sepanjang hari jika dia menunaikan solat subuh. Lagi-lagi solat subuh berjemaah.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu ganjaran pahala yang sangat besar jika kita menunaikan salat subuh, khususnya berjemaah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insyaAllah hari ini kita akan masuk tajuk kelebihan hari Jumaat dan sunat-sunat hari Jumaat. Ada beberapa hadis yang akan saya bacakan insyaAllah. Hadis yang pertama, Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jumu'ati fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrijal minha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari yang matahari terbit ketika itu ialah hari Jumaat. Kerana apa? Kerana pada hari Jumaat itu Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah. Pada hari Jumaat itu Nabi Adam dimasukkan ke dalam syurga. Dan pada hari Jumaat itu juga baginda Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan daripada syurga. Dalam hadis yang lain ada tambahan. Antaranya Nabi sebut juga fi khuliqa Adam. Pada hari Jumaat itu diciptakan Nabi Adam. Fihi ahbata, fihi tibu alaih, wa fihi qubida. Dan waktu itu juga diturunkan ke bumi. Di waktu hari Jumaat juga diterima taubat Nabi Adam alaihissalam. Dan di hari Jumaat juga Nabi Adam diwafatkan. Ini hadis riwayat yang lain. Juga ada tambahan dalam riwayat yang lain. Nabi sebut fihi taqumus saa'ah. Hari Jumaat juga adalah hari yang akan berlakunya hari kiamat. Hari Jumaat adalah hari berlakunya hari kiamat. Nabi sebut dalam hadis. Dan dalam hadis itu juga Nabi bersabda, ma'alal ardi min dabatin illa wahiyya tusbihu yawmal jum'ati musikhatan hatta tadli asyamsa syafaqat ila sa'atin illa bina Adam. Bila datang saja hari Jumaat, Nabi sebut, tak ada satu makhluk pun, sama ada binatang, tumbuh-tumbuhan, semua makhluk, mereka akan takut bila datang hari Jumaat. Makhluk-makhluk Allah ni, bila masuk saja hari Jumaat, automatik mereka akan rasa takut. Mereka akan takut pada hari Jumaat selagi mana tidak terbit matahari. Sebab apa? Sebab dia nak pastikan hari ini, hari Jumaat contoh, kalau terbit barat, habis. Maksudnya berlaku kiamat, tanda kiamat. Tapi kalau terbit waktu belah timur, masih lagi ada masa. Sebab itu makhluk-makhluk Allah ni nak masuk hari Jumaat dia rasa takut. Binatang, tumbuh-tumbuhan, para malaikat dan sebagainya, mereka rasa takut. Kalau terbit daripada barat, inilah tanda kiamat. Tapi kalau terbit daripada timur, mereka akan ada masa. Mereka akan berasa ketakutan. Dan bila matahari terbit daripada timur, mereka akan lega. Kecuali, Nabi sebut dalam hadis ni, kecuali semua makhluk ni takut hari Jumaat datang. Kecuali siapa? Illa ibna Adam. Kecuali manusia. Manusia ni langsung tak takut masuk hari Jumaat. Makhluk lain, binatang, tumbuh-tumbuhan, datang hari Jumaat, dia orang rasa takut kerana takut berlaku kiamat hari Jumaat. Tapi manusia, Masya Allah, Jumaat tu macam biasa, tak ada rasa takut langsung, tiada rasa keinsafan. Kerana Nabi dah sebut hari Jumaat ni berlaku kiamat. Sepatutnya manusia berasa takut dan turun. Sepatutnya. Tapi yang rasa takut sekarang ni bukan manusia, binatang yang takut. Tumbuh-tumbuhan yang rasa takut. Manusia tak takut pun datang hari Jumaat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini hadis yang sahih yang diberitakan daripada Imam Muslim. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebab itu Nabi ajarkan doa apabila kita bangun sahaja daripada tidur. Nabi ajar doa, alhamdulillahilladzi ahyana
ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Tujuan kita baca doa itu apa? Kita bersyukur kepada Allah kerana dibangunkan semula oleh Allah. Bersyukur pagi-pagi bangun, alhamdulillah allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Syukur kepada Allah, pagi ni aku masih bangun, alhamdulillah masih lagi sempat beramal dan bertaubat. Itu doa yang Nabi ajar pada awal pagi. Sebab apa? Sebab kita tak tahu bila masa kita akan meninggal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu satu kelebihan hari Jumaat. Akan berlaku hari kiamat, berlakunya diciptakan Nabi Adam AS, diturunkan Nabi Adam ke dunia, dikeluarkan Nabi Adam daripada syurga dan sebagainya. Itu keistimewaan hari Jumaat. Dan dalam hadis yang lain, Nabi sebut juga tentang hari Jumaat. Nabi kata, wa fihi sa'atun la yusadifuha mu'min wa huwa fi shalah yas'alullahu fiha syai'an illa a'tahu iyyah. Jadi kelebihan hari Jumaat yang kedua. Di hari Jumaat juga ada satu waktu yang mana kalau manusia ini minta kepada Allah, Allah akan makbulkan permintaannya. Ada satu waktu yang mana kalau kita minta berdoa kepada Allah pada waktu ini di hari Jumaat, maka permintaan kita Allah makbulkan. Tuan yang dirahmati Allah, maka ulama-ulama ini mengatakan ada beberapa pendapat waktu itu bila. Sebab Nabi tak khususkan dalam hadis ni. Nabi sebut ada satu waktu hari Jumaat. Nabi tak bagi tahu pukul berapa. Jadi maka ulama-ulama ini berselisih pendapat. Antaranya pendapat yang pertama, pendapat ulama mengatakan waktu itu adalah ketika mana khatib duduk di atas mimbar hingga selesai salat. Yang pertama, pendapat yang pertama. Bila imam datang untuk naik ke atas mimbar, baca khutbah sampai selesai salat Jumaat, waktu itulah waktu paling makbul berdoa. Waktu itu. Jadi pendapat yang pertama berdasarkan satu hadis, apabila Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu dia tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah waktu mustajab berdoa pada hari Jumaat? Ibnu Umar tanya, sebab Nabi sebut waktu hari Jumaat ada satu waktu mustajab doa. Ibnu Umar tanya, waktu itu bila ya Rasulullah? Maka Nabi pun menjawab, dia ma baina an yajlisal imama ila an tuqda salat. Yaitu waktunya antara imam naik ke atas mimbar duduk sehingga selesai solat Jumaat. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Waktu itu waktu makbul berdoa, bukan waktu itulah selesa sangat kita tidur. Waktu itulah sangat syok kita tidur. Tapi waktu itulah waktu makbul berdoa saja. Waktu imam khutbah tu, waktu itulah makbul berdoa. Antara dua khutbah pun di antara. Tuan yang dirahmati Allah, itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, selepas asar sehingga terbenam matahari. Selepas asar sehingga terbenam matahari, maksudnya lebih kurang dalam pukul 4, 10 sampai pukul 7, 8 menit. Waktu hari Jumaat petang. Waktu di Sawah Sunggala ni ada pasar malam sebelah tu. Waktu itulah waktu makbul berdoa. Bukan tak boleh berasal boleh, tapi berdoa waktu itu. Waktu itulah waktu makbul berdoa kan. Seperti mana yang disebut dalam hadis, yaumul jum'ati ithnata asyrata sa'atan la yujad fiha ahadul muslimun yas'alullahu syai'an illa atahu iyyah faltamisuha akhir sa'ati ba'dal asri. Nabi sebut secara khusus ni, hari Jumaat ada satu waktu jika hamba itu minta kepada Allah, Allah akan makbulkan doanya. Maka carilah waktu itu, iaitu satu waktu selepas salat asar. Hadis riwayat Imam An-Nasai, hadis yang sahih.
Jumaat. Waktu itu makbul permintaan sesiapa yang minta kepada Allah. Dua pendapat. Yang ini pendapat yang terkuat. Dua pendapat ini pendapat yang kuat. Ada juga pendapat-pendapat yang lain, tapi pendapat-pendapat yang lain ini agak lemah, juga boleh diterima, lebih kurang sama. Contohnya pendapat berkenaan dengan waktu imam keluar hingga selesai salat Jumaat pun sama. Waktu salat didirikan sehingga selesai pun lebih kurang sama. Waktu antara dua khutbah, ketika mana imam baca khutbah, duduk antara dua khutbah tu ada waktu senggang sekejap. Waktu itu makbul berdoa. Ambil peluang untuk berdoa pada waktu itu. Jadi imam ni duduk dalam masjid, jangan cepat sangat tak tahu. Waktu itu makbul tu, tunggu sekejap, bagi peluang kepada makmum berdoa. Tuan yang dirahmati Allah, antara dua khutbah. Yang ini pendapat-pendapat para ulama yang Nabi sebut. Ada satu hari Jumaat, waktu yang dimakbulkan berdoa oleh Allah. Untuk yang pertama, saya ulang, waktu ketika imam naik atas mimbar sehingga selesai salat, antara itu. Yang kedua, selepas asar hari Jumaat. Tuan yang dirahmati Allah, kejarlah waktu itu, dan waktu itu adalah waktu makbul berdoa. Hadis seterusnya, Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa ahsana al-wudu, thumma ata al-jum'ata fastama'a wa ansata, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati wa ziyadatu thalathati ayyamin, wa man massa al-hasa faqad lagha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berwudu lalu memperelokkan wudunya, kemudian dia datang ke masjid untuk menunaikan salat Jumaat, mendengar khutbah dengan baik dan diam, nescaya diampunkan dosa-dosanya yang terjadi di antara Jumaat tersebut sehingga Jumaat akan datang, serta ditambah 3 hari lagi. Jumaat hari ini sehingga Jumaat akan datang 7 hari, tambah 3 hari 10 hari. Allah sebut Allah akan ampunkan dosa bermula hari Jumaat ini sehingga 10 hari akan datang bagi mereka yang datang salat Jumaat dengan khutbah dengan baik dan diam. Wa man massal hasa, sesiapa yang bermain-main dengan pasir saat imam berkhutbah, faqad lagha, dan dia telah melakukan sesuatu perbuatan yang sia-sia. Dia telah melakukan suatu perbuatan yang sia-sia. Tuan yang dirahmati Allah, zaman Nabi dulu, dia punya lantai masjid tanah ataupun pasir. Jadi pada sahabat ni dia main pasir, okey. Jadi Nabi sebut barang siapa yang bermain-main dengan pasir ataupun batu, maka dia telah lagha waktu khutbah Jumaat. Jadi kalau kapek masjid kita ni mana ada pasir, mana ada batu. Ada orang dia main handphone, bukan ada batu, handphone dia main. Dia tak cakap, dia tak bising, tapi dia main handphone, dia gerak. Ini pun sama, dia pun dah dikira sebagai lagha, dikiaskan dengan pasir batu. Ustaz ni bukan batu, Ustaz ni handphone, sama, kias namanya. Kalau macam tu Ustaz, saya main benda lain lah, nak juga main. Dia main bulu-bulu sejadah, pegang-pegang pun sama. Habis aku kita buat, dengar, faham, duduk dan diam. Tuan yang dirahmati Allah, yang ini timbul persoalan berkenaan dengan tabung Jumaat, berkenaan dengan tabung hari Jumaat. Zaman dulu waktu saya kecil dulu, tabung Jumaat ni memang bergerak waktu khutbah. Waktu khutbah tu tabung tu bergerak. Waktu saya kecil dulu lah, 20 tahun lepas, baru dipasir.
Tapi sekarang saya dah tak nampak dah benda tu. Kebanyakan masjid dia gerakkan sebelum salat. Kebanyakan masjid lepas azan pertama dia gerakkan. Yang ini boleh diterima sebab belum khutbah. Kalau waktu khutbah digerakkan, maka hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Kalau kita lihat pada muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Sembilan, apa pendapat muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa ini semua? Ulama-ulama Negeri Sembilan yang mengatakan makruh mengedarkan tabung ketika khutbah dibacakan. Makruh ketika khutbah dibacakan, tabung itu bergerak. Dikiaskan dengan apa? Dengan main batu tadi, main pasir, main handphone. Tuan yang dirahmati Allah, itu fatwa Negeri Sembilan semua. Hukumnya makruh. Ada juga yang lebih berat, dia kata haram terus. Tak boleh gerak terus, haram terus. Yang ini ada yang keras sikit lah. Ada beberapa inisiatif yang masjid boleh buat. Ada beberapa cara yang masjid boleh buat. Satu, macam saya sebut tadi, tabung digerakkan selepas azan yang pertama. Itu boleh. Azan je kita gerakkan. Tapi menjadi masalah juga sebab ada orang yang sedang salat, mungkin dia akan terhenti sekejap. Itu agak susah sikit lah. Ataupun tabung digerakkan selepas salat Jumaat. Yang ini pun boleh. Dah habis solat baru gerak tabung, pun boleh jadi masalah juga. Ada orang solat sunat Ba'diyah, dia nak cepat, dia solat sunat Ba'diyah dulu. Ada cara yang lain disebutkan, yang disyorkan adalah berkenaan dengan melantik seorang wakil untuk bergerak bawa tabung daripada tempat satu tempat ke tempat yang lain. Setiap saf ni ada seorang wakil. Dia jalan dari ujung sampai ujung, bawa tabung. Bukan minta dia semua ni, dia tolong bawa kan. Cepat sikit. Setiap saf ada, setiap saf. Jadi kerja itu cepat sikit. Jadi yang bawa tabung ni boleh dapat rasa RM10. RM10. Boleh lah minta maaf RM10. Dapat rasa sikit, RM10. Lebih sikit. Sedikit je, lebih lah sikit. Jadi pun boleh buat, tapi kita tak buat lah. Tuan-tuan yang telah menjawab. Ataupun tak perlu gerak tabung pun boleh. Tak perlu gerak dengan tabung pun boleh. Tapi kita kena ingatkan setiap Jumaat kelebihan menerima pada Jumaat. Ingat daripada Jumaat bertabung besar di kelebihan menerima pada Jumaat. Jadi tabung-tabung disediakan di tepi-tepi masjid. Boleh juga. Tuan-tuan boleh sediakan di tepi-tepi. Jadi tabung-tabung yang disediakan. Tak ada tabung yang berjalan. Boleh tahu. Itu pun antara inisiatif yang boleh kita buat. Tapi apa-apa hal sekalipun, yang penting jangan ganggu waktu khutbah. Fatwa Negeri Sembilan sebut hukumnya makruh. Waktu khutbah tak boleh gerak tabung, hukumnya makruh. Kias dengan main pasir dan batu tadi, perbuatan yang sia-sia. Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala ahwali minbarihi la yantahiyanna aqwamun an wad'ihim al-jumu'at aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna min al-ghafilin. Bahawa mereka berdua telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika baginda berada di atas mimbar. Hari itu Nabi berkhutbah. Dia kata apa? Wahai umat manusia yang beriman, hendaklah menghentikan kelakuan mereka meninggalkan salat-salat Jumaat. Hendaklah datang ke masjid salat Jumaat, jangan tak datang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak, Allah akan mematri hati-hati mereka, kemudian mereka termasuk daripada orang-orang yang lalai. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, macam yang saya sebut sebelum ni lah, berkenaan dengan salat Jumaat sebelum PKP kita elok je. Semua datang masjid.
semakin ambil tak indah tentang solat Jumaat. Yang ini masalah ni. Sedangkan dia boleh je datang. Cuma dia bagi alasan, nanti masjid penuh ni, malam aku datang beratur banyak-banyak. Beratur banyak-banyak, sekali dah penuh tak boleh masuk balik. Buat aku buat penat je. Itu alasannya. Itu alasan dia tak datang solat Jumaat. Yang ini kes berat ni. Sebab Nabi sebut mereka akan dipatri hati-hati mereka. Jadi waktu PKP ni, saya lihat ramai yang ambil tidak indah, tak ambil berat tentang solat Jumaat. Hari itu saya jalan baru semalam lah Jumaat. Rumah saya dekat dengan Australia tu. Pukul 12.30 saya lalu. Australia tu penuh kan. Yang datang pakai tudung, takkan orang Cina boleh duduk. Tuan yang dirahmati Allah. Hari Jumaat. Jadi bukan hari Sabtu ni, hari Jumaat semalam 12.30 lalu penuh Australia. Yang datang Melayu Islam. Tak pernah berlaku hari Jumaat penuh. Semalam penuh. Kalau tuan-tuan tak percaya, cuba lihat. Waktu sekarang tu lah, sebelum PKP tak ada, kosongnya hari Jumaat. Tapi mereka ambil kesempatan, oh aku musafir. Musafir tak payah solat Jumaat, siapa kata. Ada syarat-syarat dia. Nanti panjang pula cerita dia. Ada syarat-syarat dia. Kena kaji dulu. Kenapa? Apa sebab musafir yang tak boleh solat, tak perlu solat Jumaat. Kita bincang bab lain. Tuan dan dirahmati Allah. Kesimpulan yang saya nak sebut hari ini, dalam PKPP ni dah dilanjutkan sampai bulan 12, jangan ambil ringan tentang solat Jumaat. Walaupun kita tahu mesti penuh punya, tapi datang dulu, beratur dulu. Sekurang-kurangnya kita datang, beratur. Kalau kena halau balik tak apa. Jangan kita bagi alasan, saya ada kerja hari Jumaat, tak boleh pergi solat Jumaat. Tak. Itu alasan tak masalah. Allah firman, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salat fi yaumil jum'ah fas'au, bersegera ila zikrillah, pergi berjumpa dengan Allah, ingat kepada Allah. Wa dzarul bai', berhentikan perniagaan kamu, stop pekerjaan. Apa kerja pun berhenti, pergi masjid. Itu sepatutnya. Bukan kita berhenti solat Jumaat sebab ada kerja. Salah. Ini sekadar peringatan kepada saya dan juga kawan-kawan dan perempuan sekalian. Perempuan tak payahlah, tak kena mesti oh solat Jumaat lelaki lah. Ingatkan suami-suami. Seterusnya, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza jaa ahadukumul jum'ah falyaghtasil." Apabila seseorang daripada kalian hendak datang mengerjakan solat Jumaat, maka dia hendaklah mandi terlebih dahulu. Ini mandi sunat sebelum Jumaat. Ini pun biasa kita buat. Dalam hadis yang lain juga riwayat Imam Bukhari dan Muslim daripada Abu Sa'id Al-Khudri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Ghuslu yaumil jum'ati wajibun 'ala kulli muhtalim." Mandi pada hari Jumaat untuk mengerjakan salat Jumaat adalah wajib bagi setiap orang beragama Islam yang telah balik. Imam An-Nawawi mengatakan hadis ini bukan kata wajib. Memang Nabi sebut wajib dalam hadis ini, tapi kata Imam An-Nawawi wajib ini adalah wajib pilihan, ataupun sedang ceritanya sunat yang sangat dituntut. Bukan kata kalau tak mandi tak boleh datang. Tak mandi sunat pun boleh datang. Cuma kalau mandi itu lagi bagus. Ini sunat yang sangat dituntut oleh Islam, yang sangat digalakkan oleh Nabi SAW untuk buat sebelum salat Jumaat. Mandi sunat, mandi sunat Jumaat. Imam An-Nawawi sebut wajib di sini bermaksud wajib ikhtiyari, wajib pilihan. Maka yang dirahmati Allah. Hadis seterusnya, Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Salman radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaghtasilu rajulun yawmal jum'ati wa yatatahharu mastata'a min tuhri wa yabdahi
yashribu min duhnihi aw yamassu min tibi baitihi thumma yakhruju fala yufarriqu baina ithnain thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yusitu idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra. Tidaklah seorang lelaki mandi pada hari Jumaat membersihkan diri semampu yang boleh. Jadi ada hari Jumaat, sunat pada hari Jumaat Nabi sebut mandi pada waktu Jumaat sebelum datang. Kemudian menyapu minyak di rambut dan janggut, pakai minyak rambut, semak-semak sikit, sikat rambut, memakai wangi-wangian, pakai minyak wangi, minyak atar, perfume dan sebagainya datang salat Jumaat. Kemudian keluar menuju ke masjid dengan tidak memisahkan dua orang yang duduk bersebelahan. Jadi hadis ini maksudnya apa? Tidak memisahkan itu maksudnya ada orang tengah duduk, dua orang ni dia duduk rapat-rapat, tapi kita pergi lalu di tengah-tengah. Itu contohnya. Nabi tak sebut macam tu. Nabi kata jangan buat begitu. Ada orang yang duduk dua-dua ni, kita masuk mencelah, kita masuk depan. Sepatutnya dah datang lambat, duduk belakang lah. Ini sibuk lah duduk. Dah tahu datang lambat, duduk belakang. Dia sibuk nak mencelah lalu dekat bawah orang. Orang ni pun dah sengit-sengit. Ini Nabi tak benarkan perbuatan itu. Seterusnya mengerjakan salat sunat yang disyariatkan, iaitu salat sunat tahiyatul masjid ataupun salat qabliyah. Lalu diam saat imam berkhutbah. Diam, imam khutbah diam, jangan bercakap. Melainkan dia akan diampunkan dosa oleh Allah di antara Jumaat ini hingga Jumaat seterusnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam hadis ini juga berkenaan dengan isu berkata-kata ketika mana imam sedang berkhutbah ataupun salat sunat tahiyatul masjid contohnya. Yang pertama, isu salat sunat tahiyatul masjid. Waktu imam baca khutbah, kita datang lambat ni, imam dah baca khutbah, ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqullah. Kita baru sampai. Adakah kita kena salat sunat tahiyatul masjid? Jawabnya ya. Jangan duduk dulu, salat dulu. Sebab ada satu ketika seorang sahabat namanya Sulaik Al-Ghafani. Dia datang lambat waktu tu. Waktu tu Nabi sedang berkhutbah. Sulaik